Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda penonton Wanita hari ini? Salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda semua. Kami berdua hari ini, Fiza dan juga Sugita, menemani anda yang menonton kami ketika ini secara langsung di Kaca TV ataupun yang bersama kami dalam talian di Facebook tu. Hai, apa khabar? Bolehlah bagi kita love banyak-banyak kat situ. Nanti Kak Min kita akan reply juga love anda. Dan mungkin juga Fiza hari ini 2 hari bulan Februari adalah hari lahir anda. Jadi happy birthday to you. Dan apa jua yang anda sambut hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga semua orang lebih orang kata happy dan tenang sepanjang tahun 2023 ini. Itu yang saya lah secara peribadi inginkan, ketenangan. InsyaAllah. Mungkin ada dalam kalangan kita ini yang diduga dengan cara yang berbeza-beza. Tapi apa-apa pun setiap hari kita bangkit, kita bangun dengan semangat yang lebih baru untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Tapi apa-apa pun, Sugi, daripada hujung tahun lalu sampailah ke awal tahun ni, kita banyak kaitkan tentang cuaca, kesihatan dan sebagainya. Ini yang kami nak kongsikan kepada anda tentang bagaimana sebenarnya kalau kita bercakap tentang ketenangan itu ada juga kaitannya dengan kesihatan diri kita. Penting untuk kita menjaga kesihatan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan di mana kes kusta di Malaysia semakin meningkat, dan kalau kita lihat statistiknya, jumlah kes di Malaysia tahun ini berbanding tahun lepas dan secara global juga telah meningkat, Fiza, ya. Jumlah kes Malaysia tahun 2021 adalah 142 kes, dan kalau kita lihat 2022 164 kes, dan dikatakan golongan yang kerap dijangkiti penyakit kusta ini adalah kaum lelaki. Tapi apa yang paling penting sekali, apa yang harus kita lakukan, kita kenalah segera mendapatkan rawatan ataupun ke klinik kalau kita rasa kita ada kontak rapat dengan individu-individu yang mungkin menetap di kawasan-kawasan lokaliti yang endemik yang menunjukkan tanda-tanda awal kusta. Okey, tanda-tanda dia apa? Tanda-tanda dia seperti tompok-tompok putih, merah tembaga di kulit yang tidak gatal. Jadi sekarang ni kita kena cakna lah kan, kena ambil tahu simptom-simptomnya. Kalau kita rasa ada yang sesuatu berbeza tentang diri kita ni, kita pergi jumpa doktor. Jangan pula kita jumpa kawan kita tanya pendapat mereka ataupun kita rujuk di doktor Google. Tapi kita kena dapatkan rawatan daripada mereka yang lebih pakar, insya-Allah. Baik, dan tadi Fiza dah katakan kita menyemarakkan lagi semangat kita kan. Saya rasa saya nak tingkatkan lagi semangat saya dengan mendengar satu lagu yang cukup bersemangat juga. Saya tahu lagu apa? Lagu apa? Burn. Burn. Okey, kita bakarkan semangat kita ini. Kita nak bersama dengan adik kita. Kita persilakan Sarah Suhairi. Silakan Sarah. Kali pertama bertemu, masih ku kenang bertentang mata. Mana aku dalam belenggu, mudah ku percaya dengan penuh hati. Sabar harap kesalahan kamu ku tetap simpan. Sekarang langsung tidak ku dipandang. Mana ku tahan, kau dengan dia bukan aku tak perasaan. Hati tergam aku ingin tahu why you let me burn. Sakitnya ini tidak sanggup ku pegang, and now I'm gonna let it burn. Na 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 na, wow 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 wow, na 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 na. Berpura-pura okay, you're messing with my head, pretend I'm about to heal again. Oh na 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 na, tidak mudah sepi jiwa rusing kepalaku. Sabar harap kesalahan kamu ku tetap simpan. Sekarang langsung tidak ku dipandang. Mana ku tahan, kau dengan dia bukan aku tak perasaan. Hati tergam aku ingin tahu why you let me burn. Sakitnya ini tidak sanggup ku pegang, and now I'm gonna let it burn. Na
jujur percaya padamu. Tangis lukaku pendam, masih ku maafkan kau sekali, berulang kali. Mana ku tahan, kau dengan dia bukan aku tak perasaan. Hati tergam, aku ingin tahu why you left me burn. Sakitnya ini tidak sanggup ku pegang, and now I'm gonna let it burn. Mana ku tahan, kau dengan dia bukan aku tak perasaan. Hati tergam, aku ingin tahu why you left me burn. Sakitnya ini tidak sanggup ku pegang, and now I'm gonna let it burn. Na 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 na, wow 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 wow, na 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 na. Wow, rasa macam panas, burn, terbakar kan? Tapi yang terbakar tu bukan apa, terbakar semangat, membakar semangat kita lagi bersama dengan lagu yang didendangkan oleh Saraswati. Tadi kalau kita dengarkan lirik-lirik dan juga bait-bait lagunya, dia seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu. Sampaikan apa tu? Okey, mungkin kalau sebelum ni kebiasaannya kita selalu dengar mungkin kalau patah hati dan sebagainya, lagu-lagu yang sedih. Lagu-lagu yang mungkin macam menyesal kenapa diputuskan. Tapi untuk kali ini, untuk wanita di luar sana yang mungkin dicurangi atau mungkin dikhianati, Sarah nak sampaikan mesej di mana apa pun yang kita buat, kita dah buat yang terbaik untuk pasangan kita. Tapi kalau itu bukanlah jodoh kita, tak apa. Kita biarkan. Kita ramai lagi yang boleh. Awak jauh daripada bukan kisah sebenar ke macam mana? Bukan alhamdulillah, bukan kisah sebenar. Tapi Sarah, kami nak tahu juga mengenai music video ini. Sangat-sangat orang kata luar biasa. Saya baca komen di YouTube, orang kata international vibes. Mungkin boleh kongsikan konsep dan pembikinan music video ini, Sarah. Baik, untuk music video Burn sendiri, kita mengambil masa dalam 2 hari untuk kita habiskan dari pagi ke pagi. Dia memang bangun-bangun je celik mata, okey, make up. Okey, tukar baju. Berapa hari ni syuting? Syuting 2 hari. Okey. Satu kerjanya dalam indoor dan selebihnya kita buat dekat outdoor juga. Tapi outdoor tu lebih kepada malam lah sebab kita nak bakar-bakar, ada api-api dan sebagainya. Dan banyak juga set-set yang sangat besar untuk Sarah sendiri. Bagi Sarah ini antara pencapaian yang Sarah sangat-sangat happy lah. Alhamdulillah. Tahniah Sarah. Dan kalau kita lihat dalam kejayaan sesuatu klip video dan juga lagu ni, dia memainkan peranan semua orang tau. Betul. Daripada penulis lirik, komposer, rakan-rakan, AMP team, stylist, makeup artist dan sebagainya. Okey, untuk tim ni adakah ini dream team Sarah sebenarnya macam mana? Wah, kiranya kalau nak kata dream team tu sebenarnya memang Sarah rasa it's beyond apa yang Sarah dah expect, apa yang Sarah minta pun Sarah rasa macam ini adalah satu orang kata peluang yang takkan dibazirkan lah. Tanpa tim ini Sarah rasa takkan jadilah music video sekiranya orang kata sesedap mata memandang lah orang tengok. Okay, dan Sarah, lagu ni kan rentak dia, saya tak boleh berdiri diam. Awak nampak tak saya macam ke sini ke sana, macam tak, memang tak boleh lah. Tapi apa pun Sarah, saya nak tanya, bagi seorang Sarah Suhairi, apa yang menyuntik semangat dan memberikan awak inspirasi lah? Mungkin hari-hari yang awak down sedikit, sebab kita semua ada hari-hari yang kita down, tak semua hari yang kita bersemangat kan. Betul. Jadi betul ni kuat Apa yang menyuntik semangat untuk awak, Sarah? Sebenarnya Sarah rasa muzik sangat kuat dalam diri Sarah. Sebab daripada kecil Sarah dah dengar muzik dari usia yang sangat-sangat awal. Sarah juga di-encourage oleh ayah Sarah sendiri. Dia juga main muzik juga, main gitar juga, menyanyi juga dan sebagainya. Jadi setiap kali kalau Sarah down atau apa-apa situasi yang membuatkan Sarah macam agak sedih, Sarah akan kiranya ambil masa Sarah sendiri. Dan kadang-kadang kita ada few songs yang kita akan dengar yang macam okey, tak apa, jangan bersedih lama-lama. Ya, betul. Hari ini akan better. Kadang-kadang kalau kita dengar lagu tu, memang lagu tu ini kenalah dengan diri kita, betul tak? Betul. Itu Sabtu minggu depan. Okey, Sarah, kalau kita bercakap tentang apa yang kita inginkan, setiap daripada kita ni mesti kita ada inginkan dalam kehidupan peribadi kita, dalam pendidikan, dalam kerjaya dan sebagainya. Jadi untuk Sarah sendiri kan, dah beberapa tahun dalam industri seni ni, apa agaknya perancangan dan apa yang Sarah inginkan untuk tempoh 2, 3 atau 5 tahun akan datang? Baik, untuk
untuk Sarah sendiri, sejujurnya setelah berada industri dalam 5 tahun macam tu, Sarah sebenarnya menginginkan satu album untuk Sarah sendiri. Yang di mana album tu mungkin akan kita campur, mungkin ada ballad, mungkin ada pop, mungkin ada irama Malaysia. Mungkinlah kan kalau Sarah memang mengharap dan mencari juga lagu-lagu seperti itu untuk kita mencuba eksperimentasi dan sebagainya. Jadi untuk Sarah masih lagi bekerja untuk mencari material-material yang seronok untuk kita letak dalam satu album. Itu perancangan Sarah. Tapi Sarah, sewaktu awak membuat perancangan ini, awak sakit kepala ke, stres ke, overthinking, ya ke tak? Sebenarnya kalau nak kata overthinking tu dia ada. Dia ada sebab kadang-kadang macam orang suka ke lagu ni? Orang nak dengar ke? Adakah ini yang orang mahukan? Dan dari situ sebenarnya Sarah interact juga dengan fans-fans macam what type of song yang diorang nak dengar. Oh Sarah, we need sendu songs. We need sendu songs more. Sendu song tu orang nangis dengar. Ada. Sarah ada juga berjinak-jinak juga dalam menulis lagu, kompos lagu dan sebagainya. Dan tunggukan material ni, insya-Allah. Maksudnya Sarah menikmati proses dia tak sakit kepala. Alhamdulillah. Tapi Sarah, daripada wanita hari ini sebenarnya kami nak ucapkan selamat maju jaya. Semoga lagu Burn ini akan terus burn semangat pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat seni tanah air. Dan kalau macam biasalah penonton-penonton, peminat-peminat ataupun ibu-ibu yang nak ikuti perkembangan Sarah ni macam mana caranya? Jadi kepada penonton wanita hari ini yang mungkin nak tahu perkembangan Sarah lepas ni, mungkin ada Burn version lain dan sebagainya, jangan lupa follow Sarah dekat Instagram Sarah Suhairi. Dan kalau nak dengar lagu Burn dan tengok kita punya music video yang kita dah rakam selama 2 hari, jangan lupa search Sarah Suhairi Burn dekat YouTube channel MVS. Alright, all the best Sarah. Okey, tadi kan awak sakit. Kenapa awak sakit? Aduh, sakit kepala Sarah. Kenapa? Nak jumpa doktor boleh? Boleh, jumpa ke? Okey, kita kena berhenti berehat dulu, boleh ke? Sempat. Sebab sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda tentang topik sakit kepala di wanita hari ini. Ya, betul. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun pengalaman anda sendirilah, hari-hari sakit kepala lah, ataupun sewaktu saya nak period ni baru saya sakit kepala, ataupun nak menopause ni selalu sangat sakit kepala, tujukan soalan anda kepada kami di Facebook WHI. Kadang-kadang dengar bunyi bising sakit kepala. Ya ke? Tapi kalau ataupun tidak, teruskan bersama kami di WHI TV3. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sakit kepala adalah gejala yang kerap berlaku di kalangan rakyat Malaysia kini, terutamanya bagi mereka yang telah menjangkau umur lebih dari 18 tahun. Dan menurut kajian, individu yang telah melebihi umur 10 tahun pasti akan mengalaminya sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Justru itu, ianya tidak menjadi tanda-tanda kepada penyakit yang serius selagi ia tidak mengganggu kehidupan seharian kita. Antara penyebab sakit kepala ini adalah dikatakan kerana tekanan, sinus, terlampau terdedah kepada matahari, dan ada yang menyatakan jika kita terlampau terdedah kepada gadget juga akan menjadi punca seseorang itu sering mengalami sakit kepala. Namun, adakah penyebab ini benar atau mungkin faktor makanan juga memainkan peranan penting dalam sakit kepala ini? Dan adakah pula beza sakit kepala dan juga migrain? Baik, masalah sakit kepala rata-rata semua orang pernah mengalaminya. Saya sekarang tak sakit kepala. Awak masih sakit kepala? Ada sikit kat sini. Sikit. Okay. Saya perlu diam, tak perlu. Tak ada. Okey, dan mungkin seperti telah yang dilaporkan oleh rakan wartawan kita Syikin tu tadi, itu antara laporan ringkas, antara perkara yang seringkali berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Dan kalau kita bercakap tentang masalah sakit kepala ini, setiap daripada kita ini memang pasti pernah mengalami masalah sakit kepala. Tapi kan Sugi, kenapa orang perempuan ni sering kali mengalami masalah sakit kepala? Betul. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada bersama kita ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Adina Abdullah selaku Ketua Jabatan dan Pakar Klinikal Jabatan Perubatan Rawatan Utama PPUM. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Okey, harapnya doktor pun tak sakit kepala sekarang. Tak ada. Alhamdulillah tak ada sakit kepala. Alhamdulillah. Baiklah, Prof. Mungkin Prof Doktor boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Kalau kita cakap tentang sakit kepala ni, kita selalu sebut sakit kepala. Tapi sakit kepala tu ada pelbagai mungkin pecahannya kan. Kalau boleh diterangkan sedikit tentang apa sebenarnya sakit kepala tu?
Okey, sakit kepala ni kadang-kadang di kalangan masyarakat ada dua istilah yang selalu digunakan. Satu sakit, satu pening. So sakit tu lebih kepada rasa sakit lah kat dalam kepala, sama ada satu tempat ataupun keseluruhan kepala, dan dia disebabkan oleh beberapa sebab yang utama. Satu yang paling utama ialah kita panggil tension headache. Dia lebih kurang 30% lah daripada pengidap sakit kepala yang mengalami tension headache ni lah. Ada lagi migraine. I think migraine ramai orang tahu, dengan ada jenis-jenis sakit kepala yang lain. Kalau pening pula, selalunya kita rasa macam tak stabil. Macam nak pusing, goyang, bilik pusing, kita pusing. Itu lebih kepada disebabkan sakit telinga, dan ada saraf jugalah, ada masalah saraf. Jadi kita kalau sakit kepala berpanjangan ni, kita harap dapatlah datang berjumpa doktor supaya kami boleh dapat tahu apa punca dia sebenarnya. Baik, dan doktor, sebelum kita mendalami kenapa kaum wanita yang selalu sangat sakit kepala kan bila nak datang bulan ataupun menopause dan sebagainya, saya nak tanya doktor, adakah sakit kepala yang berterusan boleh menjadi migraine ataupun kedua-duanya adalah berbeza? Migraine, sakit kepala. Pening. So, sakit kepala disebabkan migraine lebih kurang 10%. Jadi tension tu lagi common, lagi lagi ramai. Tapi migraine ni pula disebabkan ada berkenaan dengan pemakanan. Bila kita makan salah, ada orang makan coklat, dia akan rasa pening kepala. Kopi, MSG, ada orang makan kat luar, dia makan Chinese food ke apa, dia boleh rasa pening juga. Jadi tak semua sakit kepala tu ialah migraine. Tu yang paling penting. I think dalam laporannya pun you ada cakap. Jadi kalau kita dapat sakit kepala yang berpanjangan lebih daripada 15 hari, dan tu kita dah panggil chronic headache, sakit kepala yang kronik. Jadi kalau kita dapat lebih awal, tak semestinya kita boleh jadi kronik. Jadi sebab tu kita perlu dapatkan rawatan. Ramai di antara kita ambil Panadol ataupun pergi farmasi, kan, ambil obat Ponston sebagainya. Boleh, dengan sakit kepala yang biasa mungkin boleh, tapi bila dah lama perlu dapatkan rawatan. Sebenarnya kita nak pergi menjurus kepada rawatan ini, doktor. Kalau kita cakap dari awal tadi, sebut sakit kepala ni semua orang suka sebut sakit kepala. Kadang-kadang mak-mak kita pun, kalau anak kita ni cerita banyak sangat masalah kat dia, sakitlah kepala aku dengar. Betul tak, doktor? Tapi kenapa seringkali masalah sakit kepala ini dikaitkan dengan golongan wanita? Adakah disebabkan faktor-faktor persekitaran ataupun memang faktor perubahan badan seorang wanita itu yang menyebabkan golongan wanita ini terdedah kepada masalah sakit kepala? I think tadi kita dah sebut tadi pasal hormon. Jadi pertukaran hormon dalam badan wanita, seperti bila dekat dengan datang haid, kita akan dapat pertukaran hormon tu boleh menyebabkan sakit kepala. Begitu juga dekat dengan menopause, bila hormon dah semakin kurang dan akan berhenti dikeluarkan oleh ovari, kita pun akan rasa sakit kepala. Tapi kalau golongan wanita juga banyak terlibat dengan isu-isu masyarakat, perasaan, emosi. So I think ada setengah wanita menggunakan perkataan sakit kepala tu untuk mencerminkan perasaan dalaman mereka, seperti murung, mungkin kemurungan, keresahan, berfikir banyak, stres. Jadi itu adalah salah satu sebab sakit kepala juga. Jadi sakit kepala ni kadang-kadang boleh menjadi satu yang gejala yang boleh menyebabkan kita boleh dapat tahu apa punca sebenar kat dalam. Jadi kita harap pesakit semua boleh datang jumpa doktor supaya mendapat rawatan. Kita boleh dapat tahu sebab ada pesakit kepala yang serius. Bila sakit kepala serius ni, bila dia bangun pagi dah sakit kepala dia, dan bila dia makan ubat tak hilang. Dia boleh ada gejala lain seperti tangan dia dah lemah, ataupun muka dia macam sengit sebelah, dan dia boleh menyebabkan ada masalah di dalam otak tu. Doktor, kalau boleh saya tambah sedikit. Adakah sebenarnya kalau kita lihat tentang masalah sakit kepala ini, kita cakap tadi semua orang suka sebut, hari-hari sebut dan sebagainya. Tapi kalau dia melebihi tempoh 15 hari, ia adalah sakit kronik yang berpanjangan. Adakah ia juga sebenarnya merupakan salah satu simptom kepada penyakit-penyakit kronik yang lain, Dok? Betul. I think itu dah satu yang paling penting juga, sebab banyak penyakit dalaman seperti kita punya penyakit kronik, non-communicable diseases macam darah tinggi, even kencing manis. Sebab kencing manis kalau gula dia turun ataupun gula dia terlalu tinggi, dia akan mendapat
masalah sakit kepala. Bila darah tinggi akan tinggi sangat, akan dapat sakit kepala juga. Jadi kita perlu membuat saringan dari segi kita punya tekanan darah, dari segi gula dalam darah kita, tengok apa masalah yang kita ada dalam. Saya nak selitkan satu soalan ni doktor ya, daripada Rohayah Arifin. Adakah kurang darah juga punca sakit kepala? Betul, ya betul. Kurang darah ataupun anemia kita panggil, mana darah merah kita sangat rendah, kita akan merasa sakit kepala juga. Kepala kita rasa macam berat sebab darah tidak dapat naik ke atas kepala untuk memberi oksigen kepada kepala kita. Jadi sebab tu daripada otak kita, sebab tu dia boleh mendapat sakit kepala. Ini yang doktor ada sentuh juga, kalau kurang gula dalam badan pun dia boleh menyebabkan sakit kepala. Itu yang kadang-kadang mak-mak kita ni dia kata hypo pusing kan, berpeluh-peluh dan sebagainya. Penting sebenarnya, ia juga mungkin merupakan simptom-simptom kepada masalah yang lain. Okey doktor, kalau kita bercakap tentang golongan wanita, macam tadi dalam laporan juga katakan kanak-kanak sekurang-kurangnya selepas berumur 10 tahun ke atas dia akan mengalami masalah sakit kepala. Tetapi adakah sebenarnya di bawah usia itu juga, sebab kadang-kadang anak-anak kita hari ini umur 5-6 tahun pun dia dah cakap pening kepala lah. Adakah mereka juga sebenarnya boleh mengalami masalah sakit kepala atau pening kepala ini? Saya rasa kalau macam disebabkan oleh gejala-gejala yang serius, mungkin tidak dirasai oleh kanak-kanak yang muda daripada 10 tahun, tapi mereka mungkin menghadapi masalah lain seperti ketumbuhan boleh berlaku di dalam kepala, dan bila ketumbuhan dalam kepala, mereka akan mendapat tekanan yang tinggi dalam kepala, increase in the intracranial pressure. Jadi mereka mungkin akan dapat sakit kepala, tapi sakit kepala tu unik, dia akan sangat teruk. Dia bila bangun pagi dia akan rasa sangat kuat sakit kepala tu, dia boleh muntah, dia tak boleh menggunakan kaki atau tangan dia. Tu gejala-gejala yang serius lah. Tapi kalau anak-anak kita sakit kepala tapi tidak mempunyai gejala itu, mungkin mereka mempunyai masalah yang lain seperti tidak cukup tidur, seperti terlalu lama di depan telefon. Tapi itulah kadang-kadang anak-anak kecil dia sakit kepala tapi dia tak tahu macam mana nak bagi tahu. Kan dia just nangis dan sentuh kepegang kepala dan sebagainya. Okey, baik. Fiza, doktor dan penonton-penonton sekalian, kita mendapat sebuah panggilan daripada penonton kita yang ingin berkongsi pengalaman sendiri berkaitan dengan masalah sakit kepala ini. Jadi apa kata kita bersama dengan beliau? Hello. Hello. Ya, Puan Fatimah Ali ya di talian? Ya, saya. Okey, kabarnya Puan Fatimah nak kongsikan pengalaman Puan Fatimah sendiri mengalami masalah sakit kepala yang kabarnya lebih daripada 15 tahun ni. Silakan. Betul. Sebab saya dulu saya rasa saya kena sakit kepala ni mula daripada sekolah menengah, tapi masa tu tak bagi tahu dekat parents. So jadi bila kena sakit kepala tu tak tahu nak ambil ubat dapur semua kan, sampai saya hentak-hentak kepala dekat dinding jugalah sebab nak hilangkan, nak bagi rasa kebas kepala tu, tak nak bagi rasa sakit kan. Dan lepas tu larutan ada juga pergi jumpa doktor, ada yang sampai tu saya diet karbohidrat sebab katanya kandungan gula kat dalam apa ni macam nasi ni semua tu boleh menyebabkan apa ni migraine macam tu. Dan sampai bila macam sekarang ni saya ada masalah pula, kalau macam contoh saya hari pertama puasa tu saya memang akan kena sakit kepala. So nak tanya doktor, adakah benda ni memang akan melibatkan dengan pemakanan, ataupun kalau ada makanan yang sesuai untuk orang-orang yang ada migraine ni lah. Puan Fatimah nak tanya juga, adakah Puan Fatimah dah pernah mendapatkan rawatan, berjumpa dengan doktor ataupun mendapatkan rawatan-rawatan yang lebih menyeluruh lah, contohnya macam proses MRI dan sebagainya. Pernah ataupun tidak? Rawatan lanjut macam tu tak pernah lah. Macam buat MRI just pergi cek biasa, ambil ubat tahan sakit, paracetamol macam tu je lah. Okey, baik. Maksudnya Puan Fatimah ada masalah ini sejak kecil sehingga sekarang meningkat dewasa dan ingin bertanya kepada doktor sama ada cara pemakanan atau pemakanan itu sendiri menjadi salah satu faktor ya. Betul. Terima kasih Puan Fatimah, jaga diri. Terima kasih. Silakan doktor. Ya. So jadi ni seperti yang kita telah bincangkan tadi, makanan yang seimbang sangatlah pentinglah untuk penjagaan kesihatan kita, terutama dengan sakit kepala. Kalau kita terlebih makan banyak sangat gula ataupun kolesterol, bila saluran darah kita tersumbat ataupun perjalanan darah ke otak tak bagus, jadi kita boleh mendapat masalah dengan sakit kepala. Apa yang
Puan ceritakan tadi pasal puasa kan. So kadang-kadang hari pertama puasa kita akan rasa sakit kepala. So itu mungkin disebabkan bila kita tak makan, gula dalam darah tu turun sikit, kita akan rasa sakit kepala. Di selalunya orang yang dalam darah dia memang gula tinggi, jadi bila kita puasa dia rasa macam sakit kepala. Jadi kita perlu ambil makanan yang sihat, makanan yang seimbang supaya gula dalam badan kita pun seimbang dan tak mengalami naik turun yang terlalu mendadak. Dan doktor, berbalik kepada sewaktu seorang wanita mengalami perubahan hormon kan, adakah seorang wanita harus risau sewaktu dia mendapat datang bulan kan, dahlah senggugut. Okey, ada yang ada senggugut, ada yang tak ada. Ada yang mungkin sakit kepala saja yang terlalu sakit sehingga kan mengambil paracetamol kan setiap hari. Jadi adakah perlu mereka risau dan adakah paracetamol tu diperlukan ataupun tak apalah, kita tahan je. Okey. So dari segi gejala sebelum dapat period atau kita premenstrual syndrome, memang sakit kepala ialah salah satu gejala yang boleh dialami oleh wanita. Jadi kalau teruk sangat seperti yang saya cakap tadi, bangun pagi dah sakit, ada muntah, makan Panadol pun tak hilang. Ada mungkin tangan pun dah lemah, perlu dah jumpa doktor. Tapi kalau simptom biasa, kita boleh makan Panadol dan tengok kalau dia hilang. Selalunya premenstrual ni adalah 2-3 hari sebelum menses dengan 2-3 hari lepas kita dapat haid tu. Kalau simptom dia hilang, kita boleh katakan dia berkenaan dengan hormon dia. Tapi ada juga, ini daripada penonton kita yang bertanya, katanya kadang-kadang sakit kepala tu dia datang sekali dengan rasa nak muntah ataupun mual tu. Dan tapi bila dah keluarkan muntah tu, dia rasa lega. Adakah itu kita perkara biasa ataupun apa perkaitannya sebenarnya, doktor? So apa-apa masalah dengan penghadaman dalam perut kita, kita mungkin akan dapat a bit of imbalance sama ada daripada kita punya garam galian dalam badan kita ataupun gula tadi. Jadi bila dia dah muntah, jadi perut dia dah tak meragam sangat, dia punya kepala pun dah kurang sakitnya. Tapi kalau setiap kali dia sakit dia mesti muntah, itu adalah masalah yang agak serius. Doktor, kita dah sentuh tadi tentang bagaimana sakit kepala ini juga walaupun kita anggap dia perkara biasa, tetapi ia juga mungkin boleh menjadi penyebab ataupun simptom-simptom, tanda-tanda awal kepada penyakit-penyakit tertentu. Dan kebiasaannya kalau cakap tentang sakit kepala ni, dia sering kali dikaitkan dengan apa? Masalah darah tinggi. Jadi macam mana kadang-kadang kita nak bezakan? Sebab kadang-kadang ada setengah orang rasa macam tak mungkinlah saya ni muda lagi, tak mungkin saya ada darah tinggi, ataupun badan saya ni BMI-nya okey, tak mungkin saya ada darah tinggi. Jadi macam mana kita nak bezakan sakit kepala yang biasa-biasa dengan sakit kepala yang luar biasa ni? Macam mana, doktor? So, jadi darah tinggi, ada kadang-kadang orang dapat sakit kepala, tapi ada yang tak dapat apa-apa. Sebab tu darah tinggi juga dipanggil sebagai silent killer. Dia senyap-senyap je, tiba-tiba dapat stroke, tiba-tiba dapat sakit jantung. Jadi kalau orang tu sakit kepala, dia perlu menjalani rawatan dan pemeriksaan. Kita akan simple saja nak ambil blood pressure. Bila dah ambil tekanan darah, kita boleh dapat tahu dia darah tinggi ke tak. Jadi bila daripada situ kita boleh dapat tahu sama ada sakit kepala tu berkaitan dengan darah tinggi ke tak. Selagi tak buat bacaan tu, jangan cakap sakit kepala tu darah tinggi sebab mungkin tak ada kena-mengena dengan darah tinggi. Penting kita ada peralatan tu kat rumah juga sebenarnya. Ya, dan Dr. Fiza, banyak komen di Facebook yang mungkin saya nak kongsikan satu ni daripada Orchid Putih. Saya sakit kepala seawal umur 15 tahun hingga kini dan disahkan ada migraine kronik. Dah buat scan MRI tapi tak ada apa-apa pun, tak boleh tengok cahaya, lampu atau matahari cepat gelap, mata pening nak pitam, dah 30 tahun lamanya bangun tidur mesti pening, sakit kepala tapi saya dah bebas dari diabetes dan darah tinggi. Doktor pun berpuluh kali saya dapatkan rawatan tetapi begitu juga. Ini kronik lah kan kira doktor ya. Suri, nak bacakan satu komen daripada Aswani Hajar Suri. Katanya, saya sentiasa sakit kepala lepas aksiden. Kadang tidur pejam mata, baring sentiasa pening. 2 kali dah pergi hospital, doktor bagi ubat beta histin. Bila makan automatik baru boleh tidur. Setiap hari saya akan makan, saya tak tahu punca. Kalau dalam kes yang Sugi bacakan tadi dan juga kes-kes sebegini, doktor, macam juga kalau kita berbalik pada kes Puan Fatimah itu tadi kan, daripada usia 15 tahun ada sakit kepala dan sebagainya, memang pergi berjumpa dengan doktor. Tapi tidak ada rawatan susulan tu, perlu ataupun tidak. Walaupun kita rasa sakit tu sesekali datang dan pergi, tapi sebab dia tempoh masa berbelas tahun tu, doktor,
perlu atau tidak kita pergi mendapatkan rawatan susulan? Ya, pastinya semua pesakit yang telah diberi diagnosis seperti migraine tadi ataupun sebabkan oleh aksiden perlu mendapatkan rawatan susulan dengan doktor. Migraine bila dah jadi kronik macam seperti kita bincangan tadi, dia akan menjadi satu yang akan berada dengan kita. Yang kita perlu menanganinya, tapi mungkin tidak boleh dibuang sepenuhnya. Jadi sesuatu yang kita perlu atasi. Jadi migraine ni dia ada cara-cara benda dia yang you kena buat sendiri juga. Seperti kalau ada trigger pemakanan ke apa yang bagi you dapat migraine, you bolehlah kurangkan perkara-perkara tu, dan ada ubat yang boleh diberikan untuk mencegah migraine juga. Jadi bolehlah berbincang dengan doktor sendiri. Baik. Dan tadi Fiza sebutkan mengenai BMI. Doktor, ada kaitan ke BMI dengan sakit kepala ini? So, dia tak ada kaitan yang direct dengan BMI dengan sakit kepala. Cuma ada sejenis sakit kepala yang kita panggil benign intracranial hypertension, tekanan darah dalam otak yang benign, yang biasa. Dia boleh berlaku kepada perempuan yang BMI-nya tinggi, dan bila kita tengok dalam belakang mata dia punya dekat belakang mata dia mungkin bengkak, papilla edema kita panggil. Tapi yang tu boleh kita cek bila berjumpa dengan doktor. Doktor selalunya akan tengok mata. Masalah dengan mata, masalah dengan sinus, masalah dengan gigi, boleh menyebabkan sakit kepala. Betul juga kan. Kalau kita sakit gigi, kalau kebiasaannya yang siapa nak tumbuh gigi gerambung sebelah orang cakap kan, terus sakit kepala juga kan. Tapi doktor, kalau kita bercakap tentang sakit kepala juga, kalau anak-anak kita, ibu-ibu kita dulu ataupun kami juga sebenarnya lah, kadang-kadang kami pergi ke lapangan, kerja di lapangan berpanas lama-lama tu, dia memang kadang-kadang akan menimbulkan rasa sakit kepala secara tiba-tiba. Ataupun masa tu bila kita masuk ke tempat yang sejuk, tiba-tiba jadi sakit kepala. Itu memang secara psikologinya kami berfikiran begitu, ataupun memang ada kaitannya panas dengan sakit kepala itu? Kalau macam kebanyakan kita punya perbincangan ni berkenaan dengan badan kita dan kestabilan badan kita. Kalau terlampau tinggi sangat, gula tak bagus, rendah sangat gula tak bagus, tekanan darah tinggi pun tak bagus. Tapi kalau kandungan air dalam badan tak cukup pun tak bagus. Jadi bila ada ketidakseimbangan dalam badan, selalunya dia akan memberi kesan kepada kepala kita. Sebenarnya ada juga komen katanya sakit kepala bahagian kiri sehingga sakit gusi. Ya, ada satu saraf yang keluar daripada kita punya telinga, kita panggil trigeminal nerve, boleh memberikan sakit kepala di bahagian muka sebelah saja. Yang tu pun kita perlu. Baik. Kalau kebiasaannya kita sakit kepala, kita akan suruh orang picit kepala kita. Sejauh mana dia relevan sebenarnya? Kalau kita picit kepala tu, dia boleh memberi kesembuhan kepada masalah sakit. Tarik rambut. Itu pun ada juga. Macam mana tu, doktor? Saya tak adalah pakar dalam bahagian picit ni, tapi saya rasa kalau dia memberikan kelegaan, bolehlah diteruskan. Saya pun tak tahulah macam mana scientific basis dia dalam segi bila you picit boleh jadi lagi lega. Tapi saya rasa apa-apa ketidakseimbangan dalam badan, dalam kepala, leher yang letih, selalu buat kerja di komputer juga pun boleh memberikan sakit kepala. Jadi kita mestilah mengambil pemakanan yang seimbang, hidup secara healthy lifestyle, ada exercise, semua, so mungkin boleh mengurangkan sakit kepala kita. Saya picit kepala saya sendiri je. Saya pun sama. Tapi kalau kita lihat apa yang doktor kongsikan tadi, kita sebenarnya kena tahu apa punca penyebab kepada masalah sakit kepala kita ini. Sebab kita bincangkan isu yang biasa hari-hari kita sebut. Macam doktor katakan tadi, kadang-kadang isu-isu yang melibatkan emosi, masalah juga kita sering kaitkan dengan peninglah kepala aku. Tapi kita kena tahu apakah punca, adakah ia boleh menyebabkan kepada satu masalah yang lebih serius jika kita berhadapan dengan masalah sakit kepala yang kronik ini. Bila waktu terbaik untuk seseorang individu itu, doktor, perlu untuk mula mendapatkan rawatan jika dia merasakan ada perubahan pada diri mereka ni, doktor? Jadi kalau dia pertama kali dapat sakit kepala yang teruk, saya sarankan jumpalah doktor. Kalau dia dah biasa sakit kepala dan sakit kepala tu macam biasa-biasa, mungkin tak perlu lagi jumpa doktor. Tapi kalau ada pertukaran, dulu sakit sikit saja, sekarang sakit lebih teruk pun perlu datang jumpa doktor. Ada terhentak, terjatuh, aksiden, kena kepala kan, mesti kena pergi jumpa doktor. Baik, dan itu juga komen sebenarnya. Ada seorang berkongsi pengalaman pernah aksiden dan itu menyebabkan
menyebabkannya mempunyai sakit kepala yang berterusan. Baik, doktor, apa pula dengan mereka yang mempunyai mungkin sakit belakang, sakit tengkuk, selalu sangat guna komputer, guna phone dan sehingga kan menyebabkan sakit kepala yang berterusan, tak boleh tidur, susah sangat nak bekerja kan, dan mungkin juga kadang-kadang tertidur tengah kerja. Macam mana tu doktor? Jadi kita punya kepala ni mempunyai banyak otot yang sangat berkait rapat dengan leher, dengan belakang. So leher kita pun berkait rapat dengan tulang belakang. Jadi any strain ataupun keragangan dalam otot-otot di bahagian leher, di bahagian belakang kita akan memberi masalah kepada kita punya kepala. So jadi kita boleh dapat sakit kepala. Jadi saya harap kalau kita macam tu, bagus kalau kita buat renggangan, kan, stretching dan jangan duduk lama sangat. Ada sekarang smartwatch yang cakap bangun masa untuk bangun. Saya rasa yang tu pun bagus untuk tidak membiarkan kita dalam suasana sedentary sangat, duduk banyak sikit. Doktor, di penghujung perbincangan kita ini, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, ibu-ibu yang sedang menonton ketika ini, bukan saja mereka ini harus menjaga diri mereka, tapi mereka juga harus menjaga keluarga mereka, anak-anak, pasangan dan kadang-kadang ibu bapa juga di bawah penjagaan mereka. Kalau kita cakap tentang sakit kepala, mungkin ramai orang merasakan bahawa ini masalah remeh lah, setakat sakit kepala takkanlah nak jumpa doktor. Tapi mungkin ada pesanan penting yang harus disampaikan kepada mereka tentang masalah sakit kepala ini. So, masalah sakit kepala yang berpanjangan, yang sangat kuat, yang bukan macam biasa-biasa, harus mendapat pemeriksaan daripada doktor. Pergilah kat mana-mana klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan untuk mendapat rawatan lebih lanjut. Saya juga ingin mencadangkan supaya semua orang boleh membuat saringan, saringan awal. Sekarang ni melalui MySejahtera dah boleh buat saringan, boleh buat appointment untuk saringan dan kita boleh cek tekanan darah, gula dan apa-apa masalah lagi yang boleh berkaitan dengan sakit kepala. Faktor pemakanan dan juga masakan tu ada kaitan tak? Mungkinlah. Tapi kalau tak sedap, tak rasa tak boleh makan pula kan. Kena kurangkan garam ke macam mana ke? Ada ke doktor? Garam sangat penting untuk darah tinggi. Jadi kalau kita boleh kurangkan garam, boleh kurangkan tekanan darah tinggi. Okey, baik. Dan sebenarnya kan ada komen tadi saya baca, tapi terlepas komennya. Komen ni adalah dia pernah masa dia bekerja, ada seorang ni selalu sakit kepala. Tapi bila dia cuti, dia offside, dia tak sakit kepala. Alasan. Jadi jangan gunakan masalah sakit kepala ni sebagai alasan. Kalau betul-betul anda sakit kepala, rehat, ambil apa yang perlu diambil, ubat-ubatan ataupun sebagainya. Tapi kalau berterusan seperti mana yang doktor nasihatkan, cuba dapatkan rawatan dan buat saringan awal. Itu yang paling penting. Ketahui punca masalah penyakit anda dan jangan biarkan masalah ini berlarutan kerana kita tak tahu apakah bahaya-bahaya yang mungkin mendatang kerana ia juga mungkin merupakan simptom-simptom kepada penyakit-penyakit kronik yang tidak kita ketahui. Jangan ambil mudah tentang kesihatan anda, sentiasa cakna bukan saja diri anda tapi juga insan-insan di sekeliling anda. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Adina Abdullah, Ketua Jabatan dan Pakar Klinikal Jabatan Perubatan Rawatan Utama PPUM, kerana sudi berkongsi pelbagai informasi yang insya-Allah sama-sama kita harapkan doktor dapat menjadi manfaat kepada penonton-penonton kita. Baik, dan tadi ramai yang tanya pemakanan ni ada ke kaitan dengan sakit kepala, tapi hari ini di WHI kami nak kongsikan bersama dengan anda demo masakan sihat selepas ini. Nak tahu apa dia? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Tengah masak apa tu? Saya lapar lah. Pizza awak? Lapar. Saya tuangkan awak. Saya dah harga. Saya tuangkan air pun nampak sedap. Ada strawberry. Okey. Apa pun kita bersama dengan Puan Mazwin. Puan Mazwin, apakah menu healthy yang sihat ingin dikongsikan hari ini, Puan Mazwin? Okey. Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak sediakan satu menu yang kita boleh dikatakan sihat daripada bahan yang agak mudah untuk didapat juga, iaitu chee cheong fun yang sihat lah. Baik. Sebab semua bahan dia insya-Allah kita guna yang healthy. Okey. Kalau cakap tentang bahan yang healthy ni, kebiasaannya kalau sebut tentang chee cheong fun ni orang akan kaitkan dengan tepung. Betul. Tapi ada setengah orang yang jaga pemakanan, dia memang nak kurangkan pengambilan karbohidrat dia. Jadi dia nak kurangkanlah tepung-tepung ni kan. Okay, tapi apa yang digunakan sebenarnya hari katanya berbeza sedikit. Tepung yang dimaksudkan tadi adalah tepung gandum selalunya kalau ni nak cuba avoid. Kali ini kita ambil bahan yang berasaskan tepung beras jugalah. Tapi yang ni yang instant, kita guna Vietnamese roll. Yang ni kita panggil rice paper. So yang ni kita akan buat instantly untuk jadikan
sebuah menu healthy iaitu Chee Cheong Fun. Okey, jom kita mulakan. Okey. Yang ni kita kena rendam dengan air dulu. Oh, air sejuk je? Air sejuk. Air suam boleh, air sejuk boleh. Tapi kan Puan Mazwin, kalau cakap tentang paper rice ni, kadang-kadang dia susah nak betul. Dia handle. Dia melekat-lekat. Dia ada dua jenis. Kalau kita betul. Kalau kita nak cari untuk yang senang untuk kita handle tadi, kita pilih yang berasaskan rice, ditulis rice flour. Kira ni tips Ya, dia ada yang campuran tapioca punya. So kita jangan ambil yang tu. Okey, faham. Jadi bagi mereka yang menjaga kalori mereka, yang ini boleh dikatakan rendah kalori lah juga kan? Betul. Berbanding dengan yang biasa Chee Cheong Fun yang kita masak tu. Macam tu je? Okey, ini kita basahkan dia. Kan, kita basahkan, lepas tu kita letak kat dalam another plate kan. So, saya nak crack sebiji telur. Baik. Bahan dia saya menggunakan protein telur dan udang. Tapi kalau kata ada yang alergik kepada udang ke apa, boleh je ganti dengan isi ayam. Boleh tak satu tu jangan letak udang supaya Sugita boleh makan? Boleh. Telur boleh makan kan? Boleh. Okay. Tapi kan bahan-bahan dia nampak macam nak masak char kway teow pula. Bihun goreng. Yang tu bukan bihun. Suun. Ya, betul. Suun goreng. Kerabu suun. Saya suka tu. Kerabu suun. Okey, kita pukulkan kita punya telur ni, kita campurlah kuning dan juga putihnya. Ya, betul. Okey. Lepas tu untuk yang ni kita akan letak sedikit garam je lah, sedikit sahaja. Sebab nanti Chee Cheong Fun ni dia akan ada sos. So sebenarnya sos tu yang membuatkan sesuatu makanan tu yang jadi kurang healthy. Sebenarnya semua benda boleh makan. Sebenarnya betul lah kan, dia sebenarnya kalau kita nak ambil pemakanan tu semuanya secara sederhana, moderate lah orang katakan. Bukan kita tak boleh makan, boleh sebenarnya. Tapi jadinya Puan Mazwin, dia jadi macam wrap menggunakan paper rice. Yes, betul. So telur ni tadi kita letak dekat atas ni, dalam dua sudu kan. Dan kita ambil udang. Right. Letaklah beberapa ekor yang kita nak. Tak kisahlah kalau ada orang nak gunakan bahagian dada ayam, boleh saja. Dia kalau dia original resepi Chee Cheong Fun sebenarnya dia kosong sahaja, memang tepung saja. Tapi saya improvise yang ni more kepada cita rasa dan ialah Hong Kong style. Saya nak try jugalah. Boleh tak buat. Awak buat yang saya punya lah. Saya buat yang awak punya. Yang ni kalau nak letak ni pun boleh juga. Kalau nak letak daun bawang ke kan. Ini ikut cita rasa kita lah sebenarnya kan. Okey. Alright. Tapi Puan Mazwin, sambil-sambil anda berdua menguruskan handle rice paper tu, nak tanya juga yang ini soun ni, apa yang membuatkannya lebih healthy? Adakah garam dikurangkan? Suun kan kalau kita nak dibandingkan dengan bihun, pilihan yang terbaik ialah suun lah. Sebab suun ni dia dibuat daripada kacang hijau. Kacang hijau, kacang ni kan sumber protein yang baik. Jadi kalau macam bihun dia daripada beras dan dia dah diproses, dah banyak pemingkatan ni kan. Jadi suun adalah yang terbaik untuk mereka yang nak jaga kesihatan. Low GI macam tu. Low GI Okey, ini saya buatkan untuk sugi boleh? Boleh, letak telur. Letak telur saja. Okey, yang itu kena kira rebus lah. Rebus ke apa? Ya, kita rebus lah. Berapa lama tu? Tengok, kalau kita tengok selalu kalau udang cepat masak, telur cepat masak, kita nampak dah keputihan, udang tu dah tukar color, dia dah masak dah. Okey. Boleh ambil tak kisahlah kata rice paper tu tak akan rosak kalau lama sangat kan. Ya. Jadi ini sebenarnya mungkin idea kan, kalau kadang-kadang bukan saja untuk kita orang dewasa. Kalau kita nak variasikan resepi ini untuk anak-anak kita mencuba sesuatu yang baru juga, ini mungkin cara yang terbaik juga untuk kita ajar ataupun galakkan anak-anak kita ni kan. Sebab kadang-kadang kita yang kena ajar mereka dari segi pemakanan mereka, apa yang harus mereka ambil dan sebagainya. Betul tak? Yes, betul. Okey. Alright, okey. Fiza, sambil awak angkat ujung tu just letak, angkat je. Untuk meletakkannya dalam pan, ini saya nak tanya, ini apa ni Puan Mazwin? Okey, yang ni antara dessert yang boleh dikatakan healthy. Dia bukanlah 100% healthy. Cuma bahan yang kita gunakan tu orang kata berasaskan oats. Dalam ni ada oats, ada kekacang. And then peanut butter. Peanut butter. Cuma yang atas ni saya just topping. Yang ni sebenarnya kita nak attract kanak-kanak kadang-kadang kan. Yang suka makan coklat. So kita nak bagi orang kurangkan yang macam tu. Kita hiaslah dengan manik-manik hiasan macam ni kan. Dia pun nak datang jadi hiasan juga. Yang itu Sugi boleh makan sebab dia peanut butter dan juga 75% coklat kan. Okey. Ini wrap. Ini kalau kebiasaannya ni, ini kalau orang yang jaga berat badan ni,
dia memang itulah breakfast dia, itulah lunch dia. Tapi mungkin Puan Mazlum boleh kongsikan apa sebenarnya isi kandungan dalam tu? Okey, dalam Saya ni cuba yang ni. Silakan Sugi. simple je dalam dia. Kita guna wholemeal punya tortilla and then dalam dia isi ayam. Make sure breast lah yang kurang kalori, and then ada capsicum, ada bawang, sedikit kita tambah cheese untuk bagi rasa macam lebih sedap untuk kita nikmati. Okey. Yang penting ni kalau kita nak jaga kalori kita ni, ibu-ibu dan puan-puan kita jangan letakkan sos lah boleh. Untuk cicong pan sebenarnya ada sos. Okey. Kita dah olah untuk menjadi yang lebih sihat. Okey, sos tu kalau kita boleh kongsikan ke macam mana? Boleh. Okey. Kita bancuh sos dia. Saya dah cuba ni, memang sedap Fiza. Sedap ke, Sugi? Peanut butter dia memang rasa dia macam kalau pre-workout, post-workout lah boleh lah. Dia bagi Tapi energy. peanut butter tu peanut butter yang ada gula ke tidak? Yang ni yang tengah-tengah. Kita tak adalah nak kata yang memang 100% tak ada gula. Okey, alright. Saya tapau ni lah. Sebelum nak pergi gym saya makan. Okey, ini apa sos. ni? Untuk sos cicong fan tadi. Ini kicap ke atau apa? Ya, ini kita akan guna light soy sauce. Kalau Light untuk soy kita sauce, pilih yang light. Ambil sikit je. And then Kemudian kita akan masukkan sedikit minyak bijan. sedikit minyak bijan. Oh, nak bagi bau dia wangi. Yang ni saya ni boleh? Boleh. Wow, pandainya kawan saya. Saya tak reti pun. Minyak bijan nak and then gunakan rice paper tu. sos cili sedikit. Sos sedikit cili, je. sikit je, Kita ambil memang sikit-sikit sebab kita nak yang terlampau banyak. Sebab kita memang nak jaga gula dan juga garamnya tu kan. Yes. Okey. Dan kita ambil sedikit air rebusan tadi. Air rebusan ni kan. Nak bagi dia. Cukup ni? Cukup. Sikit lagi. Sikit lagi. Alright. Okey. So kita kacau. Ni tak payah gunting-gunting macam Nak makan boleh je, nak potong-potong makan. Okey, sambil-sambil tu Puan Mazlum mungkin boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita, sebab kalau macam saya cakap terus terang lah kan. Okey. Nak pergi kerja, balik kerja dengan traffic jam dan sebagainya, saya lebih gemar mungkin untuk order makanan sihat ni. Jadi bagaimana cara sebenarnya untuk kalau nak menghubungi Puan Mazwin? Okey, saya boleh je nak kontak melalui saya punya Instagram, saya punya TikTok, boleh sebab saya memang buat kalau untuk menu healthy memang upon request. Okey. Cantik juga cicong fan saya untuk kemas, Sugi ni. lagi kemas daripada yang tu. Saya dah jadi macam Fatah Hamimah Yusof. Awak je dah mengacara, saya makan je. Saya dah habiskan dah peanut butter ball tu tadi. Okey, apa pun terima kasih Puan Mazwin. Nak tuang. Yang ni kita nak tuang sos dia. Silakan. Kita tuang sos dia. Jangan banyak sangatlah. Selalunya kan kalau yang kat kedai kan kita tak tahu apa bahan ni kan. So yang ni kita dah kawal. Okey. So ni Terima boleh kasih. nikmati. Kita ucapkan kepada Puan Mazwin. Ini dah siap juga Sugi yang kita buat ni. Ini untuk Sugi yang telur ni. Cantik rupa dia. Kejap lagi saya cuba Dulu tu. tak Puan Mazwin? Kita minum dulu. Dulu saya kemas Puan Mazwin cakap. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam mulut saya ni tadi saya sempat rasa peanut butter ball Rasa ni. bertenaga? Ya, rasa burn. Okey, dan ini hasil cicong fan telur khas untuk Sugi. Tapi sebelum tu Sugi, kita nak ajak anda semua menonton sesuatu ni. Ya, kalau anda nak menonton filem Oops Halang, ini dia antara dendam dan tanggungjawab untuk negara, apakah yang akan bakal dipertahankan. Saksikan sebuah filem reality mengenai Coast Guard Oops Halang yang menjalankan tanggungjawab demi maruah dan memelihara keselamatan negara. Filem yang diarahkan oleh Allahyarham Pit Hanif serta menampilkan barisan pelakon hebat antaranya Saharul Rizwan, Julia Farhana, Aziz M. Osman, Adlin Aman Ramli, Hazama dan ramai lagi bakal bertempur di pawagam seluruh Malaysia pada 2 Februari 2023 Hari ini. Hari ini. Okey. Dan ini tanggungjawab awak pula untuk merasai hidangan yang telah pun disediakan tadi. Awak tengok cukup tak sos dia? Okey. Saya cuba ya. Makan yang ada telur tu. Ya, ni. Ambil yang ni. Oh, okey. Sedap sedap pula. Rasa dulu. Okey. Dan esok sebenarnya kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Maklumlah dalam hubungan rumah tangga ni penting sebenarnya untuk kita sentiasa berkomunikasi, untuk kita saling mengetahui dan menerima buruk baik pasangan kita. Tapi esok ni kita nak kongsikan tentang satu masalah ni, sebab kadang-kadang ada setengah orang dalam kalangan pasangan mereka ni tak suka nak bergaduh. Bila tak bergaduh, mereka tak nak bercakap. Rasa tak puas hati, sedih ke apa tak nak cakap, dipendam. Tapi rupa-rupanya senyap juga boleh menjadi pembunuh dalam rumah tangga.
juga. Kalau awal tadi awak kata bising sakit kepala, tapi kalau senyap pun sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau bising, kalau senyap. Senyap, tak cakap langsung. Banyak masalah lah. Jadi esok kami akan kongsikan kepada anda hikayat perkahwinan. Kalau mungkin anda ada pengalaman anda, perkongsian anda, terus kongsikan bersama kami di WHI TV3. Kita jumpa anda hari Jumaat esok. Kita makan dulu. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Sedap. Saya dah makan dah. Awak tak nampak reaksi tadi ya? Awak tak nampak makan. Saya makan. Saya rasa yang ni. Jumpa lagi guys. Masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia.